Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Miss Irma yang saya kasihi. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya adalah Muhammad Haziq bin Harun. Nombor matrik 4202030581. Hari ini saya ingin uh, membentangkan mengenai laporan yang telah saya sediakan dengan tajuk adalah masalah pencemaran air di negeri Selangor. Di sini kita akan mengenal pasti masalah dan kaedah penyelesaian yang terbaik dari apa yang saya dapat daripada artikel dan menggunakan cara-cara pemikiran yang telah diajar sendiri oleh Miss Irma sendiri. Tugasan ini di bawah subjek EES 2133, pemikiran kreatif dan kritis. Di sini saya akan menerangkan definisi pencemaran. Definisi pencemaran adalah barang yang dibuang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu juga, pencemaran ini juga disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa toksik, cecair dan pepejal. Pencemaran ini juga boleh berpunca daripada pelbagai faktor yang memang dapat dilihat pada dasarnya, seperti sikap masyarakat itu sendiri, sikap pengusaha kilang yang tidak mempunyai kesedaran dan tidak mempunyai tanggungjawab walaupun sudah dikenakan kompaun yang tinggi. Pencemaran ini bukan sahaja dapat kita lihat pada pengusaha-pengusaha kilang, tetapi sikap masyarakat sendiri juga tidak dapat kita nafikan dengan membuang sampah ke dalam sungai juga mampu membuatkan sungai menjadi tercemar. Dengan pencemaran itu, kita juga pihak pengurusan loji rawatan air terpaksa menghentikan tugasan tanpa memberi notis 24 jam. Tanpa memberi notis 24 jam kepada penduduk di negeri Selangor. Masalah dari artikel adalah pencemaran yang sering berlaku di negeri Selangor. Mengenal pasti beberapa punca masalah dari artikel, beberapa pendapat telah diberi oleh pihak yang berwajib. Pencemaran yang sering berlaku di negeri Selangor ini, seperti yang saya cakap tadi, adalah kerana masyarakat sendiri yang tidak mempunyai kesedaran civic dan tidak bertanggungjawab. Pengusaha-pengusaha kilang juga membuang minyak-minyak hitam, minyak-minyak sisa-sisa toksik daripada kilang mereka terus ke dalam sungai. Ini menjadikan pencemaran air yang berlaku di negeri Selangor ini sering terjadi dan terpaksa dihentikan supaya untuk menjaga keselamatan dan kesihatan penduduk di negeri Selangor. Di sini saya dapat mengenal pasti beberapa punca masalah dari artikel. Masalah yang punca dari artikel yang saya dapat adalah seperti membuang sisa toksik, membuang minyak hitam, membuang minyak-minyak masak, loji rawatan air kumbahan tidak diselenggara, pembuangan sampah. Itu adalah salah satu beberapa punca, beberapa masalah yang kita dapat lihat dapat mencemarkan air di negeri Selangor ini. Selain itu juga, beberapa pendapat telah memberi beberapa pendapat yang telah diberi oleh pihak-pihak yang wajib, seperti Datuk Menteri Besar kita, Datuk Seri Amiruddin Syari, telah mencari beberapa jalan penyelesaian, memberi pendapat dengan membuat jalan penyelesaian yang terbaik untuk jangka masa yang panjang. Selain itu juga, kita teruskan dengan punca-punca pencemaran air di negeri Selangor. Antaranya adalah pembuangan sisa toksik dari kilang, pembuangan sisa-sisa minyak masak dan minyak hitam, pembuangan dari sisa loji rawatan air kumbahan,
pembuangan sampah sarap ke dalam sungai, pembocoran tempat penyimpanan sisa. Pembuangan sisa toksik dan pembuangan sisa minyak masak dan minyak hitam ini disebabkan tiada apa orang kata uh, masyarakat, pengusaha-pengusaha kilang ini tidak mempunyai kesedaran dan tidak mempunyai tanggungjawab kepada alam sekitar. Dengan itu, mereka mengambil langkah mudah untuk membuang minyak-minyak masak, minyak-minyak sisa-sisa toksik ini ke dalam sungai tanpa memikirkan pada jangka masa yang panjang. Bukan setakat itu saja, punca-punca ini juga kita dapat lihat disebabkan pengusaha-pengusaha kilang cuba memotong kos untuk pergi menghantar sisa-sisa minyak masak, minyak hitam dan toksik ini ke tempat yang sepatutnya. Disebabkan sifat itu, mereka membuang tanpa mempunyai apa orang kata mempunyai sifat civic, sifat timbang rasa terhadap kehidupan yang lain. Bukan saja menjejaskan penduduk-penduduk negeri Selangor, tetapi ia juga dapat menjejaskan kehidupan aquaculture yang berada di dalam sungai tersebut. Selain itu juga, pembuangan dari sisa-sisa loji lawatan kumbahan. Ini kita sering dapat lihat apabila tempat pembuangan dari sisa loji ni tidak diselenggara dengan baik. Ini terjadi disebabkan sikap masyarakat yang tidak mahu membayar cukai kumbahan ini, menyebabkan pihak pengurusan tidak mampu untuk menanggung dan tidak mampu untuk menyelenggara tempat pembuangan loji rawatan kumbahan ini. Kita tidak boleh menyalahkan kepada satu pihak saja. Di sini kita dapat lihat dua-dua pihak tanpa satu pihak yang tidak bertanggungjawab, lagi satu pihak takkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Ini juga sering terjadi disebabkan apa orang kata ya, kesedaran masyarakat terhadap kehidupan dalam kehidupan aquaculture, kehidupan sungai, laut tidak mempunyai sifat bertimbang rasa. Selain itu juga di sini kita dapat lihat masyarakat kita di negara kita ini membuang sampah tanpa memikirkan image in negara. Seperti kita dapat lihat di Sungai Lembah Kelang, ya, kita dapat lihat betapa banyaknya sampah yang tersangkut disebabkan sifat masyarakat yang tiada civic. Negara kita juga sering dibanding-bandingkan dengan negara lain. Seperti negara Jepun. Negara Jepun mampu membeli ikan koi di dalam longkang, tetapi negara kita tidak mampu disebabkan sifat rakyat Malaysia yang tidak mempunyai civic lebih ramai daripada yang mempunyai civic. Selain itu juga, pembocoran tempat penyimpanan sisa ini. Kita dapat lihat tempat penyimpanan sisa ini adalah tertanam di bawah tanah. Jadi, pembocoran, kalau jika berlakunya bocor di tempat penyimpanan itu, kita tidak dapat lihat. Ia hanya mengalir ke dalam tanah dan tanah kan mempunyai mata air. Jadi ia akan mengalir terus ke dalam longkang atau ke dalam sungai itu sendiri. Ini menyebabkan salah satu punca yang kita sering memandang enteng. Kita sering tidak dapat lihat dengan mata kasar kita sendiri. Selain itu, saya juga menggunakan aras pemikiran Taksoni Bloom. Taksoni Bloom ni ada mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian yang aras tinggi dan aras rendah. Aras rendah adalah pengetahuan, kefahaman dan aplikasi. Aras yang tinggi pula penilaian, sintesis, analisis. Saya menggunakan di sini saya menggunakan aras pemikiran Taksoni Bloom ini. Saya menggunakan satu daripada aras yang rendah, dua daripada aras yang tinggi. Saya menggunakan aplikasi, analisis dan penilaian. Di sini saya dapat lihat dengan menggunakan aras pemikiran Taksoni Bloom ni, saya dapat membuat
keputusan dengan kadar segera, dan saya juga dapat menganalisis di manakah untuk jangka masa panjang dan jangka masa yang pendek. Apabila saya sudah menganalisis, saya juga menggunakan penilaian. Penilaian ini saya akan menerangkan betapa bagusnya pemikiran apa orang kata kaedah yang saya gunakan untuk pakaikan pada jangka masa panjang. Selain itu, konsep pemikiran, saya menggunakan pemikiran lateral. Pemikiran lateral ini adalah seperti kita lihat, istilah pemikiran lateral ialah dicipta oleh Dr. Edward de Bono pada 1967. Menurut uh, menurut Edward de Bono, setiap pemikiran melibatkan kombinasi persepsi dan logik. Di sini kita akan dapat lihat dengan apa yang saya gunakan pemikiran lateral ini. Pemikiran lateral ini adalah pemikiran yang saya gunakan untuk uh, dia sangatlah bagus disebabkan pemikiran lateral ini kita akan menerima pendapat-pendapat dari sudut-sudut yang berbeza. Di situ saya akan menganalisis, di situ saya akan menggunakan aras pemikiran Taksoni Bloom untuk membuat keputusan, mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi masalah saya ini. Kaedah penyelesaian hanya ada 3. Yang pertama adalah menambah kaki tangan bagi melakukan pemantauan, meningkatkan pengurusan dan perawatan loji, rawatan air dengan membuat nyah bau jika berlaku pencemaran. Ketiga, menggunakan teknologi dengan membuat takungan air horas. Menambahkan kaki tangan ini bagi melakukan pemantauan, di sini kita dapat lihat mereka menggunakan drone untuk memantau sungai-sungai yang mengalirkan air kepada penduduk negeri Selangor, tetapi ia tidaklah bertahan pada jangka masa yang panjang. Ia hanya digunakan untuk jangka masa yang pendek. Disebabkan dengan menambahkan kaki tangan ini, dia akan menambahkan juga pengeluaran duit, pengeluaran keuangan untuk membayar gaji-gaji pekerja. Selain itu juga, kita meningkatkan pengurusan dengan perawatan loji, perawatan air dengan menyah bau. Ini adalah yang antara yang kedua terbaik daripada yang pertama. Yang kedua terbaik ini adalah apa yang saya dapat lihat dengan meningkatkan pengurusan dan perawatan air ini, kita akan jika berlakunya pencemaran, pihak pengurusan loji rawatan air Selangor akan terus menggunakan dengan diorang mempunyai jika dengan mewujudkan pihak forensik dan untuk menyah bau air itu supaya ia terus dapat disalurkan kepada penduduk. Di sini kita akan dapat lihat ia dapat digunakan pada jangka masa yang panjang sedikit berbanding dengan menambah kaki tangan bagi melakukan pemantauan itu tadi. Dan di sini yang menggunakan teknologi dengan membuat takungan air horas ini adalah kaedah penyelesaian yang paling terbaik dan dapat dapat digunakan pada jangka masa yang sangat panjang. Di sini kita akan dapat lihat dengan membuat ini, takungan air horas ini, bukan setakat kita dapat menyalurkan air, kita juga dapat menyimpan air sebanyak yang mungkin dan boleh menyalurkan kepada penduduk negeri Selangor yang ada 1 juta lebih penduduk di negeri Selangor ini. Di sini mereka ini membuat takungan ini membuat daripada air hujan, air mata air dan air sungai. Air sungai itu mengalir ke dalam takungan itu. Apabila ada berlaku pencemaran di sungai, pintu akan tertutup untuk air sungai dan air yang dalam itu akan terus disalurkan kepada penduduk tanpa menghentikan tugas pihak pengurusan loji. Di sini sangatlah menggunakan kaedah yang paling terbaik. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.